أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini untuk terus kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan al-kitab walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkukan pada kitab ini bagaimanapun disikapi ataupun ditohmah ataupun diberitahu bagaimanapun. Kitab ini penuh dengan panduan yang lurus yang akan memberi hidayah kepada kita semua apabila kita mencari dan terus meminta pada Allah untuk ditambahkan kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul Fahmi Ismail. Sihat Ustaz ya? Full name today. Full name. Subhanallah, Ustaz. Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Bertemu lagi dengan Jumaat kita. Masya-Allah ya. Mestinya berada di Rabiul Awal. Kita nak mengingat kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ini hadir ketika Nabi tengah dalam keadaan sedih, tengah keadaan dikejar, di pulau dan sebagainya. Yang kita doakan pada Allah Subhanahu taala, kita akan dapat menghargai perkara ini. Amin. Tak perlu kita kejar ya, tidak perlu sampai begitu, tetapi kita perlu juga teruskan perjuangan ini ya, perjuangan kita pada hari ini pada muka surat 323, dan kita nak baca, kita nak cuba faham dan kita nak beramal ya, apa yang dilaksanakan, yang ditunjukkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi Ustaz, hari ini kita nak baca halaman 323. Betul, kita sudah berada di juz 17. Betul ya. Jadi bagaimana kita Ustaz? Kalau biasanya 17 ada juz 20, juz 20 ada juz 25. Kecepat sangat kita fikir. Betul, Ustaz. Rasa macam baru saja lagi belajar surah Maryam, surah Taha. Betul. Dan masuk hari ini surah Al-Anbiya tak lama lagi, lepas ni nak berpindah lagi. Betul. Jadi cepat Ustaz. Cepat. Ya. Allah, dulu kalau macam kita berada di Al-Baqarah rasa lama sangat ya. Panjang kan Ustaz, tapi masya-Allah. Dan sebenarnya dia cara susunan Al-Quran ni memang banyak surah panjang-panjang dekat awalnya tuan-tuan ya, untuk kita membina stamina. Ya, nama lain bagi surah Al-Baqarah pun Sanamul Quran, ya, puncak Al-Quran. Jadi kalau dah boleh sampai puncak tu, maksudnya lepas tu mudahlah Ustaz. Dia sekarang ni macam dah menuruni gunung ataupun bukit. Kalau dah turun tu maksudnya kalau katakan Nabi itu kalau dah di hujung usianya, turun wahyu, Ibnu Abbas ataupun sahabat-sahabat dah mula sedih Ustaz. Ya, jadi bila kita dah sampai ke 17 ini ada sesuatu. Betul. Setuju sangat dengan Ustaz sebut. Kita kadang-kadang kita secara tak sedar kita bersama dengan Al-Quran dah hampir setahun lebih ni. Betul. Kita sangat-sangat bersyukur sebab kita dah melalui setahun lebih ini dengan Al-Quran, dan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran, walaupun sekarang sudah mula kita dapat bergerak secara agak meluas, tapi bekalan setahun lebih kita berada di rumah dengan Al-Quran itu, insya-Allah momentum itu dapat dikekalkan sehingga ke juzuk yang ke-30. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 323, iaitu bermula daripada ayat yang ke-11 hingga 20. Kita akan melihat kepada peringatan tentang azab, kemusnahan dan keajaiban
ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan mengulang kaji tentang elemen keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mesej daripada anbiya yang kita akan lihat satu persatu namanya yang akan muncul pada halaman yang seterusnya. Kemudian pada ayat 21 hingga 24, kecaman terhadap orang musyrik dan penegasan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara tema penting di dalam Al-Quran, mengesakan Allah, menjauhkan daripada kesyirikan pada Allah. Kerana apa? Kerana syirik itu adalah satu kezaliman yang paling besar yang dinyatakan dalam surah Luqman. Jadi ini perkara yang perlu kita fahami, dan kita doa pada Allah SWT kita diberikan ya kefahaman, diberikan kemampuan untuk beramal dengan ilmu yang kita ada. Dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita baca daripada ayat 11 hingga 18 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Ayahanda dan bonda, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabah-sahabah Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, salam Jumaat penghulu segala hari ini. Ada yang hari ini Jumaat bersama dengan kembali dengan ibu ayah di kampung halaman. Ini satu nikmat. Bersama pula pukul 12. Sebelum balik kampung pun memang Quran time. Balik kampung pun memang Quran time, sebab memang mak ayah kita ya, kebanyakannya memang bersama Quran time. Jadi alhamdulillah bersama dengan Al-Quran, kita nak mula bacaan kita di surah Al-Anbiya, halaman yang kedua surah Al-Anbiya, iaitu halaman 323. Jom kita baca sama-sama dulu ayat 11 hingga 18 dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Awal-awal tu ustazah bahaya kalau kita baca dengan wa kam qasamna sin sini sad. Oh, so dekat-dekat je tu makhraj yang sama, sifat yang berbeza. Wah, tapi makna dia berbeza, sad dengan sin. Ya, jaga-jaga jaga-jaga dan jangan ambil mudah ya. Jangan cakap celah gigi ke apa ke, jangan ya. Kita ambil serius. Allahu akbar, subhanallah. Baik, jadi mudah-mudahan Allah selamatkan bacaan kita. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam qasamna min qaryatin كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 11 hingga 18 ya, menyambung kepada surah Al-Anbiya sebentar tadi Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca dan mesej dalam surah Al-Anbiya peringkat awal ini dia adalah ulangan kepada apa yang telah kita belajar sebelum ini, berbanding kalau kita lihat surah Taha itu menjelang ke hujung-hujung tu penuh debaran Ustaz ya. Penuh dengan cabaran apa sebagainya. Kali ini kita pergi pada surah Al-Anbiya, dia kendurkan balik ya, perlahan-lahan dia punya istilah-istilahnya pun taklah berapa pelik sangat. Kecuali kalau kita tengok tadi wakam qasamna ya, bukannya qasamna ya, kena perhati betul-betul Ustaz kan, sekali je berulang ada dalam Quran ni sad ya. Qasamna ini maksudnya kami hancurkan ataupun kami binasakan. Kalau wakam qasamna kami bersumpah. Yang itu lain, itu ada banyak kali berulang dalam al-Quran. Jauh sumpah. Bersumpah itu maksudnya Allah tetap dengan sesuatu, tapi qasamna ini Allah hancurkan. Min qaryatin, daripada sesuatu penduduk negeri itu, kanat zalimatan ya. Kerana apa? Kerana kezaliman yang dibuat oleh penduduk sesebuah negeri itu. Dan bercakap tentang kezaliman ini, maksudnya salah satu kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah punca yang menyebabkan banyak lagi kezaliman yang kecil dalam kehidupan. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, iaitu kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai pengganti. Jadi bercerita tentang perkara ini, tentang Allah boleh hancurkan, Allah gantikan, ini pernah berlaku Ustaz ya. Zaman Nabi Nuh contohnya ya, zaman Nabi Nuh Allah hancurkan semua dan Allah selamatkan beberapa insan yang beriman saja, anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan beberapa lain. Maka itulah yang menggantikan generasi sebelumnya. Pernah berlaku. Firaun contohnya ya, kalau kita tengok bagaimana Nabi Yusuf pergi ke Mesir 400 tahun selepas itu, orang-orang Bani Israel dijadikan hamba abdi. Nak ceritanya ialah betapa pertukaran manusia pada sesuatu kumpulan itu tidak mustahil. Nah ya, mungkin sekitar 2 generasi ya, 40 tahun, 80 tahun ataupun kadang-kadang sampai 120 tahun sudah cukup. Bani Israel 400 tahun daripada seorang pemerintah Nabi Yusuf yang amat mulia pun terus jatuh menjadi hamba abdi. Pelajaran untuk kita apa Ustaz ya? Sebenarnya kita kalau di sesebuah negara, kita ini kalau berada di atas, kita boleh je jadi hamba di negara kita sendiri. Kalau kita tidak menjaga yang dinamakan iman ataupun kita berbuat kebaikan, memperjuangkan kebaikan di dalam sesebuah negara. Falamma ya, pada ayat 12, maka ketika mereka merasakan azab kami sudah dekat, tiba-tiba mereka melarikan diri daripada negeri itu. Ya, istilahnya ahassu ba'sana ni macam perang Ustaz ya, sesuatu yang amat pedih, satu azab yang pedih. Idza hum minha yarqudun ni macam orang lari perang. Dia lari daripada tempat itu, dan la tarqudu warji'u, Allah kata jangan lari kan, kembalilah balik kepada apa yang kamu nikmati dan tempat tinggal kamu, agar kamu ditanya. Apa maksudnya kan, la'allakum tus'alun. Dia kalau orang dah biasa mewah, dia ada dia punya pembantu, dia kata tuan nak minum apa, begitu kan, macam kita pergi restoran kan, ada nak tanya nak minum apa, nak half bake ke, kan dia tanya begitu. Allah nak perli kepada orang-orang yang mewah, dapat macam-macam tetapi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali baliklah ke rumah kamu yang kamu banggakan tu, negeri kamu tu, la'allakum tus'alun, agar kamu akan ditanya nak makan apa dan sebagainya. Mengapa kamu lari? Ya.
Jadi nak ceritanya bahawa Allah boleh menghancurkan, dan mereka berkata apa pada ayat 14, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Dia mengaku bila dah jadi begitu Ustaznya, kami ini adalah orang yang zalim, orang yang zalim. Ya, dan pada ayat 15 itu famazalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin, iaitu demikianlah keluhan mereka yang berpanjangan. Famazalat maksudnya mengeluh, dan hingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai tidak dapat hidup lagi. Ya, kalau ada kebun itu bila hasid, ya maksudnya hancur Ustaz. Ya, hancur, dan khamidin dalam keadaan yang mati. Rasa-rasanya perkara ini berlaku tak zaman ini Ustaz? Masya-Allah. Zaman dulu berlaku, ya, tapi zaman ini kita tengok dalam keadaan di mana bisnes tutup kedai, ya, segala aktiviti pelancongan ke apa sebagainya. Dalam masa 2 tahun ini kita memerhati, Allah tak buat terus menerus, ya. Allah bagi sikit 2 tahun ini kita memang terduduk Ustaz. Betul Ustaz. Memang terduduk. Kalau kita perasan perkara itu sedang berlaku, bukannya telah berlaku. Pernah berlaku sebelum ini kerana kezaliman, kerana kekufuran, dan sekarang ini berulang balik semula. Dan kalau ada yang kata bahawa ini tak sama kan, ini zaman dulu je, kita tak kena. Sebab perkara ini berlaku adalah kerana ayat yang ke-11 itu zalimatan, kerana kezaliman. Dan zaman ini adakah kita tidak zalim? Kan? Betul. Kita mungkinlah kita cuba jaga solat apa sebagainya, tetapi kalau ada dalam masyarakat, dalam negara, dalam dunia ini yang ada yang tak kisah pasal solat Ustaz. Ya, ada yang tak kisah Quran, lagilah dia tak kisah. Sibuk kot kan. Kalau orang Islam baca Quran, tapi sebenarnya kalau ikutkan 1.6 bilion orang Islam, ramai yang tak tahu baca Quran Ustaz. Ya, jadi itu adalah satu perkara yang kita perlu sedar, ya. Dan pada ayat yang ke-16 itu wama khalaqna, Allah nak beritahu kepada kita tujuan hidup kita, ya. Apa ayatnya? Wama khalaqnas samaa wal ard wama bainahuma la'ibin. Allah jadikan semua langit, bumi dan juga apa di antara keduanya ini, ya. Kalau kita perhati pada langit, tuan-tuan perhatikan pada langit kan, kita perhati kepada bumi, ya. Kita tengok segala-gala apa yang ada, termasuk kita lah, ya, termasuk kita. Tuan-tuan tengok TV, tuan-tuan tengok kat luar sana ada pokok apa sebagainya. Allah menyatakan wama bainahuma la'ibin, bukan main-main. Bukan main-main. Apa maksud main-main? Maksudnya ialah tak ada tujuan. Mesti ada tujuan yang perlu kita perhatikan. Dan bercakap tentang tujuan ini, soalannya kepada tuan-tuan, ya, boleh letakkan di ruang komen Facebook itu, apa tujuan hidup kita? Kan? Apa misi tuan-tuan dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang? Kalau boleh tolong kongsikan, ya, tulis di ruang Facebook. Betul. Itu nanti kita tengok balik semula Ustaz, ya. Tapi kita nak sambung baca sekali lagi pada ayat yang ke-17, ya. 17 menyambung kepada ada orang yang main-main, petandanya ada pada ayat yang ke-17. Kita baca sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak ulang bacaan kita yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang cili Al-Quran, boleh baca Al-Quran, faham Al-Quran. Mudah-mudahan ada rezeki, ada yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita baca ayat yang ke-17 sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 17, seandainya kami hendak membuat suatu permainan, sudah tentu kami membuatnya daripada sisi kami jika kami benar-benar mahukan yang sedemikian. Jika betul lah Ustaz, ya, hidup di dunia ini adalah untuk main-main. Betul. Ustaz, kat rumah ada kucing tak Ustaz?
kucing datang-datang macam itulah. Datang-datang begitu ya, ataupun kalau kita tengok binatang-binatang Betul. lain kan kat zoo apa sebagainya, apa yang mereka buat sebenarnya ialah main-main je. Kan dia main-main, kalau dia dah makan dah kenyang dia tidur, lepas tu tidur dia bangun, lepas tu dia main-main, lepas tu dia kejar-kejar ya, main, lepas tu tidur makan, itu je kerja dia. Paling hebat pun pergi cari ikan ke, pergi cari makan lah kan, tapi lepas tu main-main. Ini adalah sifat yang Allah nyatakan tentang manusia tidak mungkin ya, ataupun apatah lagi kalau kita dibekalkan dengan as-sama wal ard ya, langit dan bumi ini dan antara duanya untuk main-main. Kalau katakan main-main tak ada tujuan, boleh hidup happy go lucky macam kucing, macam kucing, sebenarnya Allah kata Allah boleh jadikan ya, kalau Allah nak buat, tapi bukan itu tujuannya. Kalau tidak, baik jadi kucing. Kan, baik jadi kucing. Jadi di sinilah apa beza di antara seekor kucing dan seorang manusia yang diberikan tujuan dalam hidup. Sudah tentunya Allah kata tentang bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Allah bawakan perumpamaan al-haq dan juga al-batil. Itu beza antara kucing dan manusia. Misalnya kalau kita nak ambil tentang istilah bermain-main, apakah beza ataupun apakah yang Allah sampaikan tentang al-haq, kita perhatikan selepas rehat nanti. Kita perhati dahulu kepada perkataan pilihan untuk kita sama-sama fahami pada hari ini, iaitu perkataan yang satu-satunya diulang dalam Quran sekali sahaja, seperti perkataan as-samad juga, samada sekali saja dalam Quran. Perkataan yang kita belajar pada hari ini adalah qasama ya, bukannya qasama tapi qasama. Maksudnya membinasakan, menghancurkan. Allah mengingatkan kita pada ayat yang ke-11 ini, kerana kalau ada kumpulan yang pernah dihancurkan sebelum ini, kita jangan jadi orang begitu. Dan kalau kita tidak mahu dihancurkan di akhirat nanti, maka kita kena ambil pelajaran daripada orang-orang terdahulu, di mana mereka dahulu tidak ada tujuan hidup kecuali bermain-main macam kucing. Kan, ataupun lebih teruk lagi Allah beritahu mereka lalai seperti binatang ternakan, makan minum, tengok langit tak ada kesan apa-apa, tengok matahari dah gelincir, tak ada seekor lembu pergi solat, contohnya. Tetapi bagi seorang manusia yang tidak bermain-main, main boleh tapi jangan bermain-main, Allah kata ada al-haq yang kita akan perhatikan, maksudnya apakah peranannya dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Rasulullah SAW lirik tadi, sedaya upaya kita menuruti apa juga yang disampaikan Nabi, seperti yang Ustaz Fazrul sebut di awal pertemuan kita tadi. Rasulullah SAW dihina, dicerca, dipulau, dibaling batu-batu kerikil kecil, berdarah kaki-kaki Nabi, badan Nabi, tapi tidak sedikit pun melenturkan semangat Nabi. Dan kita hari ini subhanallah boleh belajar dari kaca TV, masya-Allah, dan begitu nyaman sekali. Betul Ustaz. Jadi Nabi memang amat serius ya untuk membawakan al-haq, membawakan kebenaran, satu maksud, tapi yang keduanya al-haq ini adalah tujuan. Maksudnya tentang purpose hidup ini, tujuan hidup ini ialah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali balik ya, kembali balik kepada daerah kita akan diberikan keamanan tanpa ada ketakutan dan juga ada kesedihan. Tetapi hidup di dunia ini Ustaz ya, ada sedikit kekalutan, sedih, bimbang, itu Nabi pun rasai. Tetapi Quran inilah menjadi rabi' qulubana, ya, menjadi sebagai taman kepada hati-hati kita semua yang kita perlu ambil ya, dan ambil belajar ilmunya.
Jadi pada hari ini kita terus ustaz ya, nak mendalami kepada halaman 323. Betul. Kita ada tajwid kita. Silakan. Betul Ustaz. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, insya-Allah perkongsian tajwid kita masih lagi kita nak menyambung. Semalam kita dah kongsi sedikit juga berkenaan dengan huruf-huruf pembukaan surah kan, bagaimana kita nak baca dia kan, tak ada baris, lepas tu kena panjang kena pendek ustaz kan. Contoh, jom kita tengok huruf-huruf pembukaan surah, iaitulah huruf-huruf pembukaan surah dibaca dengan melafazkan nama huruf tersebut. Contohnya hamim, ha alif mim ya mim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, contoh. Kemudian alif lam mim al-Baqarah contohnya. Alif lam mim, contoh. Ataupun contoh yang ketiga alif lam ra, surah Yunus contohnya. Alif lam ra. Itu cara kita nak membaca huruf-huruf pembukaan surah, iaitulah dengan dibaca melafazkan nama huruf tersebut. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita bertemu huruf-huruf pembukaan surah, kita dah dapat gambaran Ustaz. Kaf ha ya ain sad tu macam tu baca dia. Cara baca sebab dia. Itulah ada panjang, ada pendek, ada dengung kan. Jadi subhanallah, mudah-mudahan sikit sebanyak dapat kita ulang kaji insya-Allah. Wallahu alam. InsyaAllah ya, kita jelas Ustaz ya macam mana cara nak membaca dan beberapa siri ini kita melihat kepada huruf muqattaah itu. Betul, mungkin ini kali pertama dan kali terakhir belajar Ustaz. Betul, kali pertama tu okey, tapi kalau ada yang kali terakhir paling kurang pun Allah kita belajar baca dengan ilmu Ustaz. Dengan ilmu. Dia ada juga tahap kefahaman manusia ni namanya taklid. Taklid ni ikut-ikut je. Orang lain baca alif lam mim kan. Lepas tu jumpa alif lam mim juga, tapi mengapa? Alam. Kan. Rupa-rupanya itu taklid ya. Tapi kalau ada ilmu yang kita ikuti dalam majlis ini ya, so, harapnya ianya akan menyebabkan kita yakin. Orang cakap ini kena baca alif lam mim kan. Tak alam kan. Jadi kita ada ilmu. Itu kepentingan ilmu. Sebagaimana kita lihat juga pada ayat 18, bal naqdhifu bil haqq ya, iaitu bahkan akan tetapi kami melemparkan al-haq alal batil. Allah cuba gambarkan Ustaz ya. Bila kita belajar kebenaran, belajar ilmu daripada al-Quran, dia seperti kalau kita ada seorang tu kita kejar dia ya, dia kepala dia itu kita baling dengan batu sampai hancur. Itu yang Allah maklumkan. Kebenaran ini, al-haq ini dia akan dibaling kepada kebatilan, fayadmaghuhu, kemudian hancur ya, kebatilan dia akan hancur, fa idza huwa zahiq, iaitu dia akan hancur lenyap berkecai ya. Allah nak beritahu perkara ini kerana apa? Allah jadikan hidup kita ini, bumi yang ada ini ada tujuan. Ada al-haq, ada kebenaran dan ada tujuan. Bukannya main-main. Orang agnostik Ustaz ya, orang ateis ke, dia kata bahawa buat apa Tuhan jadikan kita ni? Dia siap kalau nak jadikan kita, bagilah senang je, tak payah bagi ujian kan. Pasal Tuhan ni saja je nak main-mainkan kita. Bagi je cipta, kemudian bagi ujian saja je nak buat. Macam kalau katakan dia cuba umpamakan seperti ada kucing, kucing lagi bagi contoh lain, suka main-mainkan kucing tersebut kan. Dia nak samakan manusia dengan Tuhan ya. Tetapi Allah cakap bahawa walakumul wailu mimma tasifun ya, iaitu apa? Celakalah, malanglah kamu kerana kamu menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Dia nak samakan dengan manusia ya, nak samakan dengan makhluk, itu bukannya. Jadi bagaimana kita nak tahu lebih lanjut bahawa Allah ini tidak sama dengan makhluk untuk kita membetulkan keimanan dan jelas tujuan hidup kita? Kita baca ayat 19 hingga ayat 24. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kini kita nak menyambung sambungan bacaan kita dari ayat 19 sehingga ayat ke-24. Tadi kita dah cuba dengan bacaan Murattal Hijaz. Kita cuba bacaan Murattal Nahwan pula insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la
يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 19 hingga 24 itu menyambung kepada perbahasan kita Ustaz ya, menyambung kepada kefahaman kita tentang siapa Allah dan siapakah makhluk-makhluk yang Allah angkat, yang Allah puji di dalam Al-Quran. Pada ayat 19 Allah menyatakan dan miliknya lah segala yang ada di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Istilahnya walahu man fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi ini. Bila kita berjumpa berkali-kali dalam Al-Quran walahu man fis samawati wal ard, ini adalah perkara besar Ustaz ya. Ya. Perkara besar. Dia kalau dalam surah Baqarah tu bila bercakap tentang perceraian apa sebagainya akan keluar ayat tentang man fis samawati wal ard. Pasal apa? Pasal ketika kita rasa buntu dalam kehidupan kita ya dengan apa ciri-ciri yang telah diberikan oleh orang-orang yang kufur. Mereka cakap macam-macam kan. Dia kalau katakan dalam tradisi Yunani Ustaz ya, mereka kata Tuhan ni banyak dan Tuhan tu bergaduh pula tu. Tuhan bergaduh sesama Tuhan dan Tuhan bergaduh pasal nak memperjuangkan kasih sayang. Itu sebabnya ada nama Amor, ada nama Cupid. Ya. Cupid yang kadang-kadang dia betul kan? Macam-macam nama, Venus lah apa sebagainya. Nak ceritanya ialah apa? Tuhan banyak, ya. Tuhan banyak. Jadi memang pelik kan. Itu belum lagi cakap tentang Tuhan ini ada 3 dalam 1. Tak mustahil. Pasal apa? Kerusi pun ada 4 kaki dia kata Ustaz. Kerusi ada 1 tapi ada 4 kaki. Tak mustahil kan? Tak mustahil. Jadi Tuhan pun 3 dalam 1 tak ada mustahil. Tuhan sama dengan kerusi kan. Jadi cara berfikir yang rosak begini, kalau kita berjumpa dengan orang-orang begini, selepas kita mengajak dengan cara yang baik, walahu man fis samawati wal ard, iaitu apa? Kita serahkan pada Allah yang memang hebat, yang mempunyai langit dan bumi. Allah hebat berbanding dengan orang yang kecil, yang sombong ini. Padahal di sisi Allah la yastakbiruna an ibadati. Allah menyatakan tidak sombong di kalangan hamba-hambanya, iaitu di kalangan para malaikat, wala yastakhsirun. Sebenarnya malaikat lagi boleh je nak ganti semua yang ada. Allah tak payah jadikan kita ini semua Ustaz ya. Tetapi Allah memberi ruang kepada kita untuk kita sama-sama tahu tujuan. Itu yang pentingnya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti para malaikat juga mengesakan Allah. Bezanya kita ada pilihan, malaikat tidak ada pilihan.
apa yang dibuat oleh para malaikat ini, yusabbihunal laila wan nahar la yafturun, iaitu mereka ini selalu bertasbih pada malam dan siang, tidak pernah berhenti. Jadi kita pun juga ya cuba mengambil inspirasi daripada hamba yang tidak sombong ini untuk apa? Sentiasa beribadah, bertasbih kepada Allah. Itu tandanya kita ini tahu hala tuju hidup kita. Tahu hala tuju hidup kita. Kita bukannya diciptakan hanya main-main ataupun kita diciptakan tanpa tujuan. Itu penting Ustaz ya, pasal kalau tidak tahu perkara ni, ada yang kata bahawa dia belajar bersungguh-sungguh, anak-anak kan. Belajar bersungguh-sungguh, berjaya dapat A, lepas tu dah habis exam tak tahu nak buat apa kan, bosanlah abah contohnya kan. Sebenarnya bosan hanya bagi orang yang tak tahu tujuan hidup. Yang perlu bagi adik-adik, anak-anak yang mendengar My Quran Time ini dijelaskan ya, kena faham bahawa sebenarnya tujuan kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Dah habis satu projek, maksudnya belajar, betul, teruskan dengan projek ibadah yang lain, buat projek infak, tolong orang, tolong mak ke, masak ke, apa ke. Yang penting kita adalah orang yang sentiasa berbuat baik dan tidak pernah berhenti. Pada ayat 21 ya, adakah mereka mengambil Tuhan daripada bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Amit takhadhu alihatan minal ard. Mengapa cakap ada minal ard? Pasal kalau tengok berhala Ustaz ya, dia datang daripada tanah. Kan? Kalau dia ambil, dia buat apa-apa pun tugu semua datang daripada bumi. Tak ada pun dia ambil bintang pula jadi Tuhan dia. Kan? Lepas tu minta berhala cipta bintang, tak ada respon. Allah menemplak kepada orang-orang yang berfikir begini ya. Kadang-kadang mereka ada rasional Ustaz. Dia kata kami bukannya menyembah pada berhala ni, sekadar kami nak fokus sahaja agar kami tidak lari daripada mengingat kepada Tuhan. Dia adalah dia punya alasan berpusing-pusingnya, tetapi Allah tidak terima. Ya, pasal apa? Tidak ada perantaraan. Betul. Di dalam agama kita, straight to the point kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-23 ya, kalau kita perasan awal-awal surah Anbiya ini menekankan tentang akidah, tentang keimanan. Pasal itulah perjuangan para anbiya. Mereka ini bawa berita besar. Anbiya daripada perkataan naba, berita besar itu ialah berita tentang ketauhidan ya. Pasal inilah yang paling besar berbanding dengan berita boleh rentas negeri. Itu berita juga, tapi berita besarnya ialah berita selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka dalam ayat yang ke-22 kita dah bincang tadi, seandainya kedua-dua langit dan bumi ada Tuhan yang selain Allah, sudah tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arasy daripada apa yang mereka sifatkan, iaitu yang kita cerita tadi Ustaz. Pasal kalau banyak Tuhan, maka dia akan bergaduh sesama sendiri. Bukan tak payah cakap Tuhan lah Ustaz ya. Dalam satu negara ada orang dah jadi Perdana Menteri, seorang lagi nak jadi Perdana Menteri, seorang lagi nak jadi Perdana Menteri, seorang lagi nak jadi Perdana Menteri. Itu pun dah rosak. Betul. Kan? Ya, kecuali mengikut pada landasan lah kan. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang Tuhan, ya, Tuhan yang sebenarnya hanya yang esa. Maka ayat 23 menjelaskan kepada kita bagaimana kita mensikapi kepada kehidupan kita. Menurut kepada ulama ya, dalam tafsir Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat yang ke-23 ini adalah dalil kita ini perlu ikut syariat. Kita tengok macam tak ada pula ada perkataan syariat Ustaz ya. Tapi sebenarnya la yusalu amma yaf'al, jangan persoalkan apa yang Tuhan buat, tetapi mereka yang akan dipersoalkan. Jadi kita kena tanya diri, saya dah solat ke belum? Jangan cakap mengapalah Tuhan suruh solat 5 waktu. Kan? Dia ada kemahiran orang-orang yang begitu Ustaz. Ya, dia tanya, Tuhan ni tengah buat apa sekarang? Kan? Sepatutnya dia tanya, kau buat apa sekarang? Kan? Kau ni macam kucing ke tidak? Lebih kurang gitulah kan. Nak bagi kasar sikit. Pasal agnostik, orang-orang agnostik, kalau kawan saya yang meninggal baru ni Ustaz ya, yang mati tu, dia persoalkan Tuhan banyak sangat. Dia kata, mengapa Tuhan bagi saya sakit? Mengapa Tuhan jadikan mak saya begini, ayah saya begini? Dia persoalkan Tuhan, tapi saya tanya pada dia, what do you do? Kan? Kamu buat apa untuk pastikan kamu ni bahagia? Dia kata, I don't want to answer that. Dia kata, because God, dia menyalahkan Tuhan. Ini asas kepada syirik dan kufur di dalam kehidupan. Jadi mari kita sama-sama baca ayat 24 sebagai solusi kepada jiwa manusia yang mempunyai dendam ataupun tak puas hati dengan
institusi Tuhan ini sendiri. Kita lihat kepada ayat 24 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fatih Ustaz Fazrul. Subhanallah, jangan banyak bertanya lah maksudnya. Jangan tanya. Buat sajalah suruhan, betul. Jangan tanya pasal Tuhan. Jangan Tanya pasal untuk Tuhan. diri dah buat Betul. apa. Okey, itu okey. Okey. Sure. Baik, jadi tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Taala sekalian, kita nak ulang sekali lagi bacaan kita ayat yang ke-24 Ustaz. 24 ya. 24 kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 24, adakah mereka mengambil Tuhan selain daripada Allah? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamamu dan peringatan bagi orang sebelumku, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, kerana itu mereka berpaling. Di hujung itu ada formula penting Ustaz ya, iaitu kerana orang tidak mendalami ilmu, dia tidak berkenalan dengan kebenaran. Betul. Bila tidak berkenalan dengan kebenaran, dia tak tahu kebenaran itu apa, maka dia akan mu'ridun, akan berpaling. Jadi hidup kita ini kita kena cuba ya'lamun, terus mencari ilmu agar dapat kebenaran. Orang tak tahu ada London Ustaz. Masya-Allah. Dia jomlah pergi London. Tak nak pergi London tu kan. Buat apa elemen London? Dia cakap elemen London pula kan, pasal dia tak tahu betapa indahnya kalau ke London. Itu contoh mudah untuk kita faham. Orang tak ada ilmu, dia takkan berminat. Tetapi tuan-tuan tahu Quran ini ada mukjizat, adalah mukjizat daripada Allah, diperjuangkan oleh Nabi, kita dalami ilmunya sedikit demi sedikit, satu proses ya, ya'lamun, maka ia menyebabkan hati kita tidak lagi mudah menyatakan London sama dengan elemen London. Baik, kita tengok pada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, resolusi kita rancang kehidupan dan jangan main-main. Yang kedua, fahami dan ikuti kebenaran serta jauhi kebatilan. Dan yang ketiga, kita yakin kehebatan Allah dan sering bergantung kepadanya dalam apa jua tindakan kita laksanakan. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa mendapat kemanisan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan kami ini hamba-hambamu yang mana liat untuk kami untuk mendirikan ibadah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, membacanya, memahaminya dan berusaha bersungguh-sungguh mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus menjadi orang-orang yang sentiasa ya'lamunal haq, menjadi orang yang mendalami ilmu kebenaran agar kita tidak menjadi orang yang sentiasa berpaling daripada kebenaran. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan, pada hari Jumaat yang mulia ini kita banyakkan bersedekah, infak, kerana kita yakin bahawa ini adalah salah satu
jariah kita yang kita harapkan digandakan dan ia menjadi perjuangan menyambung mata rantai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 dan 6 pagi pada hari esok, dan insya-Allah kita mengulang kaji pada hari esok bersama tetamu kita My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.